Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda Cyberpunk sci-fi filem aksi dari 2017 bertajuk Bleeding Steel. Seorang pegawai polis, Lin Dong, dimaklumkan tentang keadaan anak perempuannya Sixi yang semakin teruk akibat leukemia. Dia berhasrat untuk bergegas ke hospital untuk berjumpa dengannya, tetapi menerima panggilan daripada pembantunya Susan, yang memberitahunya tentang tugas untuk melindungi dari James, kerana dia dalam bahaya. Atas soalannya tentang James, dia memberitahunya bahawa dia adalah saksi mereka, yang secara rahsia bekerja untuk syarikat keluli terbesar, sambil menyelidik biokimia senjata, tetapi salah satu percubaannya telah salah, dan bioroid yang terhasil telah membunuh semua orang kemudahan itu, termasuk pemiliknya. Lin, yang telah tiba di luar hospital untuk bertemu anak perempuannya, teragak-agak pergi menunaikan kewajipannya. Apabila tiba di makmal Dr. James, mereka berhasrat untuk membawanya ke kemudahan yang selamat. Dari James menyuntik dirinya dengan bahan kimia, dan mengumpul barangnya termasuk jantung mekanikal. Semasa mereka mengiringi dia ke kereta, mereka diserang hendap. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Oleh sekumpulan lelaki dalam sut perisai hitam, diketuai oleh seorang lelaki yang kelihatan aneh bernama Andre. Lin meminta Susan untuk membawa Dr. James ke tempat yang selamat, sementara dia memastikan mereka bertunangan, tetapi mereka berjaya terperangkap dalam pergaduhan juga. Andre cuba membunuh Dr. James, tetapi Lin bangun dan memautnya pada sebuah lori tangki minyak di tepi keretanya. Dia secara mengejutkan terselamat, tetapi Lin menyebabkan letupan besar dengan menembak kapal tangki minyak, yang mencederakannya juga. Semasa dia berbaring di sana tidak sedarkan diri, dia mendapat panggilan daripada Dr. James mengangkatnya, dan dimaklumkan tentang kematian Sixi. 13 tahun kemudian, seorang pengarang terkenal di Australia, Rick Rogers, menerbitkan sebuah buku, Bleeding Steel, di mana dia menceritakan kisah seorang bekas marin, yang menerima pemindahan jantung mekanikal ke dalam badannya. Kemudian, seorang lelaki bernama Lee Sen, berpakaian sebagai pelacur, tiba di pejabat Roger, dan ubat dia untuk menyalin maklumat buku daripada komputernya. Sebelum dia boleh keluar dari pejabat, ia diserbu oleh sekumpulan lelaki berpakaian perisai, diketuai oleh seorang wanita berbaju hitam, tetapi dia berjaya bersembunyi. Dia membangunkan Rogers dan menyeksanya, sambil bertanya dia tentang sumber maklumat dalam dirinya buku. Siasatannya terganggu, sebagai lelaki bertopeng, yang kemudiannya didedahkan sebagai Lin, menyerbu pejabatnya untuk mendapatkan maklumat yang sama. Mereka bergaduh sesama sendiri semasa membunuh Rogers, tetapi terpaksa berunduk apabila polis tiba. Lee Sen, yang telah bersembunyi di dalam tub mandi semasa sepanjang pergaduhan itu, bangun dan menyelinap keluar dari pejabat, sambil menyembunyikan wajahnya daripada polis. Wanita itu kembali ke kapal udara, dan melaporkan tentang misinya yang gagal kepada Andre, yang entah bagaimana terselamat daripada letupan semasa bertarung dengan Lin. Dia segera menemui Lin identiti, dan berjanji untuk membalas dendam kepadanya. Daripada pakaian yang mereka temui di pejabat Rogers, wanita itu menjejaki alamat Lee Sen, tetapi dia telah melarikan diri ke tempat selamatnya. Kembali ke dalam arfnya, Lee Sen memulihkan data yang dicurinya daripada komputer Rogers dan mendapati banyak gambar seorang gadis Asia Nancy. Dia mengikut Nancy ke universitinya, tempat Lin bekerja kafetaria. Semasa mendapatkan makan tengah harinya, Nancy bergaduh dengan pelajar lain, yang mengusiknya, tetapi Lin dan Lee Sen membantunya dalam pertarungan. Selepas kembali ke biliknya, Nancy mempunyai mimpi ngeri, di mana dia melihat beberapa lelaki bekerja di makmal. Memandangkan dia sering mengalami mimpi buruk yang serupa, dia bimbang tentang mereka, dan menghubungi ahli sihir untuk membantunya. Dalam pertemuannya dengan ahli sihir itu, dia memberitahunya bahawa impiannya menjadi lebih jelas dari semasa ke semasa, dan dia berasa seperti itu dia bertukar menjadi orang lain dalam mimpinya. Semasa dia menghipnotis Nancy, dia mempunyai penglihatan dari James bekerja pada Andre, tetapi percubaan gagal, dan dia membunuh ramai penyelidik dalam makmal. Nancy bangun dengan ngeri, tetapi ahli sihir itu memberitahunya bahawa ada roh orang lain dalam tubuhnya. Dan menasihatinya untuk berjumpa dengan lelaki lain yang boleh membantu masalahnya. Dalam perjalanan pulang, Nancy dikelilingi oleh beberapa orang yang tidak dikenali yang cuba mengusiknya. Dia menyerang salah seorang daripada mereka dan cuba melarikan diri, tetapi mereka mula mengejarnya.
Lee Sen sekali lagi muncul di tengah-tengah perjuangannya, dan mereka berdua berjaya mengalahkan mereka. Semasa mereka keluar dari sana, dia teringat pernah berjumpa dengannya di kafetaria tadi, dan terkejut apabila mengetahui bahawa dia tahu banyak tentangnya. Dia cuba bercakap dengannya untuk mendapatkan maklumat lanjut, tetapi dia pergi, sambil memberi amaran kepadanya supaya menjauhinya. Dari risalah yang dia keluarkan dari poket Nancy semasa pertarungan, dia mendapat tahu bahawa dia perlu pergi ke gedung opera Sydney, dan memutuskan untuk mengikutinya semula. Keesokan harinya, dia tiba di teater, dan dihalang oleh pengawal keselamatan, tetapi Lee Sen muncul dari dalam dan membawanya masuk, sambil berpura-pura bahawa dia teman wanitanya. Di dalam, mereka sekali lagi diserang oleh wanita itu dan pasukannya, yang membunuh pelaku. Lin menyertai perjuangan juga, dan mencuba untuk melindungi Nancy, yang dia panggil anak perempuannya. Dia dan Lee Sen sekali lagi melindungi Nancy, dan selamat keluar dari bangunan itu. Lin membawa mereka ke apartmennya, di mana Lee Sen bertanya dia tentang hubungannya dengan Nancy, tetapi dia tidak mengendahkannya soalannya, dan memintanya untuk menjauhinya. Selepas membaringkannya, Lin membawanya ke katil peti besi bawah tanah, dan mengikatnya, untuk bertanya tujuannya mengikuti Nancy ke mana-mana, tetapi dia memberitahunya tentang mendapatkan maklumat beliau daripada Dr. Rogers. Selepas menyiasat Lee Sen, Lin mendapat maklumat bahawa ahli sihir itu telah menjual video terapi Nancy kepada Rogers. Dia memutuskan untuk berhadapan dengan ahli sihir itu, tetapi mendapati dia mati bersama pembantunya, manakala semua rakaman keselamatan telah dimusnahkan. Sementara itu, dia menerima isyarat dari apartmennya dan bergegas kembali, tetapi mendapati Nancy telah pergi tanpa memaklumkan kepadanya. Nancy mengimbas kembali tentang Dr. James yang menyelamatkannya di hospital, sambil mengatakan bahawa dia akan menjadi bukti penyelidikannya. Dia bertolak ke Hong Kong untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dr. James, dan Lin memutuskan untuk mengikutnya. Dia memberitahu Lee Sen bahawa dia boleh meninggalkan apartmen selepas 24 jam, dan serahkan kunci ke mansetnya. Semasa mengumpul barang-barangnya, dia melihat kuasa yang sama bergerak ke arah apartmennya, dan melarikan diri melalui perapian, semasa menetapkan rumah untuk letupan. Dia masih ingat itu ketika dia bangun di hospital selepas bergaduh dengan Andre. Susan memberitahunya bahawa Dr. James menghidupkan semula anak perempuannya Sixie, dengan menanam jantung mekanikal dan darah biokejuruteraan beliau, sejurus sebelum kematiannya. Walaupun dia terselamat, dia kehilangan ingatan tentang kehidupan sebelumnya dan hubungannya dengan lelaki itu. Mengesyaki Andre mungkin kembali, Lin menasihati Susan untuk memberikan Sixie kepada rumah anak yatim, di mana mereka memberinya nama baharu Nancy, manakala Lin berjanji untuk melindunginya sebagai orang asing. Selepas mendarat di Hong Kong, dia dipilih oleh Susan, yang bertanya sama ada kenangan Nancy akan kembali, tetapi Lin tidak mengetahuinya lagi. Dia juga memberitahunya bahawa mereka tidak mendapat banyak butiran tentang latar belakang Lee Sen, kecuali dia tinggal di Sydney, dan telah mengembara ke beberapa negara. Miliknya rekod keluarga diklasifikasikan, tetapi polis Australia sedang berusaha mencarinya atas permintaan mereka. Semasa mereka membincangkan langkah seterusnya untuk menjejaki Nancy, dia tiba di tempat James, tempat dia mendapatkan semula kunci loker. Kenangannya juga mula kembali, dan dia masih ingat melihat Lin sentiasa berada di sekelilingnya. Dia mengetahui tentang hubungannya dengannya, dan mempelajari cara dia melakukan kerja ganjil yang berbeza hanya untuk kekal dekat dengannya, dan tanpa rela meninggalkannya di rumah anak yatim demi keselamatannya. Sementara itu, Lin menjejakinya, tetapi kelihatan dia diculik oleh wanita berbaju hitam ketika mereka melintasinya di jalan raya. Ketika dia mula mengejar mereka, Lee Sen, yang telah melarikan diri dari apartmennya, membantunya menurunkan salah satu kenderaan. Lin menemui beg Nancy di dalam kereta yang terbabas, tetapi mengetahui bahawa mereka telah membawanya. Wanita itu tiba di hotel, dan meminta peti deposit keselamatan, semasa menyerahkannya kunci yang dia dapat daripada Nancy. Dia dan dua pembantunya dibawa ke bilik kebal, tetapi lelaki itu dari hotel mengunci mereka di dalam, dan memaklumkan ejen polis menyamar yang dihantar oleh Susan. Susan dan pasukannya tiba di tempat itu, sementara wanita itu memukul peti besi, semasa cuba mencari jalan keluar, tetapi pengsan di atas lantai kerana gas yang dikeluarkan olehnya.
Susan, yang telah memerhatikan mereka, mendedahkan itu semua rancangannya untuk menjatuhkan mereka. Sementara itu, mereka diberikan peti deposit keselamatan, yang mengandungi kamera video di dalamnya. Daripada video yang mereka pelajari, Dr. James cuba menanam gen regeneratif dan gen hati mekanikal dalam Andre, dalam percubaannya menukarkannya menjadi pahlawan abadi. Disebabkan oleh kemalangan, badannya mula menolak implantasi dan dia kini dimusnahkan di dalam. Dia memerlukan darah Nancy untuk sembuh, kerana darah itu mempunyai keupayaan penjanaan semula. Susan juga mendedahkan bahawa Andre mempunyai perjanjian rahsia dengan seorang peniaga senjata, dan mempunyai rancangan untuk melakukannya mencuri rekod makmal, supaya mereka boleh membina tentera bioroid abadi mereka sendiri. Selepas mengetahui tentang rancangannya yang mengerikan, Lynn mencadangkan menukar kamera untuk Nancy, tetapi Susan menghalangnya, berkata selagi mereka ada, Nancy akan selamat bersama Andre, kerana dia tidak boleh melakukan sebarang eksperimen tanpa data. Atas cadangan Susan, dia bersama Lynn dan Lee Sane, tukar bangun mereka kepada wanita dan pembantunya, dan menyusup ke kapal udara di mana Andre telah menahan Nancy. Dia mula menyalurkan darahnya ke dalam dirinya untuk pulih, manakala Susan dan Lynn tiba, tetapi mereka tidak dapat menemuinya kerana perisai kaca yang tidak boleh pecah. Semasa cuba melepasi perisai, mereka diserang oleh pengikut Andre. Andre terpaksa menghentikan transfusi untuk menyertai perjuangan, dan Nancy mula memulihkan kekuatan disebabkan dia tisu regeneratif, dan memutuskan rantai untuk menyelamatkan bapanya. Mereka berjaya baling Andre ke dalam reaktor, tetapi lengan Lee telah terjejas dan terperangkap dalam letupan itu. Apabila reaktor mendapat beban berlebihan, makmal mula musnah. Lynn, Nancy dan Susan melarikan diri. Atas nasihat Lee, Nancy dan Susan menggunakan payung terjun mereka untuk meninggalkan kapal. Andre sekali-sekali lagi bangun untuk menghalang mereka, tetapi Lynn menolak mereka keluar dari kapal udara, dan memastikan Andre terlibat. Sebagai Andre secara tidak sengaja telah menyuntik Lynn dengan darahnya semasa pertarungan, anggota badannya yang hilang tumbuh semula dan dia mengalahkannya, sambil merobek hati mekanikalnya. Sejurus sebelum letupan terakhir, Lynn melompat keluar, tetapi diselamatkan oleh Susan dan Nancy. Mereka selamat keluar, tetapi Susan menerima hubungi, memaklumkan kepadanya bahawa seseorang telah mencuri kamera video. Selepas itu, Lynn, Susan dan Nancy berseronok di taman tema, tempat Susan memberitahu bahawa Lee Sane adalah anak kepada peniaga senjata yang dibunuh oleh Andre, jadi dia cuba mengambilnya membalas dendam kepadanya. Semasa dia mendedahkan Lee Sane dan Nancy secara kebetulan dibesarkan di rumah anak yatim yang sama, Lynn masih ingat melihatnya bersama Nancy dan mengetahui bahawa dia benar-benar mengambil berat terhadapnya. Sementara itu, seorang badut memberi Nancy gambar dia dan Lee Sane dari rumah anak yatim, dan dia memikirkannya dia masih hidup, tetapi tidak dapat menemuinya di mana-mana. Di Norway, Lee Sane, yang telah berjaya melarikan diri kapal udara itu, cuba mencari bakal pembeli untuk pita video dengan penyelidikan James. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.